Guys, hari ni kita nak semak manusia terkaya di Malaysia. Kita pergi ke laman web Google, search top richest in Malaysia. Jumpa laman web Forbes, kita pilih satu nama. By the way, sebutan dia yang sebenar bukan Forbes, tapi sebab aku suka nak sebut Forbes, aku sebutlah Forbes. Sebutan yang sebenar adalah Forbes. Korang boleh Google juga benda tu kalau korang berminat. Nama aku nak pilih hari ni adalah Quek Leng Chan. Quek Leng Chan, sumber kekayaan dia adalah kebanyakannya Hong Leong Bank, dikaitkan dengan Hong Leong Bank. Jadi kita pergilah ke website malaysiastock.biz, search syarikat nama Hong Leong. Ada keluar dua, Hong Leong Bank dan Hong Leong Capital. Tak apa, kita tengok satu je syarikat dahulu, Hong Leong Bank. Kemudian pergi dekat sebelah kanan, ada bahagian annual report. Kita ambil yang latest, tahun 2022 punya. Search analysis of shareholdings. Bahagian ni biasanya akan beritahu 30 largest shareholders dan juga substantial shareholders. Tak nampak pun nama Quek Leng Chan dalam 30 largest shareholders. Tapi kena ingat, nak beli atau pegang saham boleh je melalui proxy atau melalui syarikat lain. Setelah cari, nama dia still keluar dalam substantial shareholder sebab ada pegangan indirect dalam Hong Leong Bank. Apa maksud indirect? Dia ada hak ke atas Hong Leong Bank, cuma melalui pegangan dalam syarikat lain. Syarikat lain tu pula yang ada pegang saham dalam Hong Leong Bank ni tadi. So kita tengoklah berapa jumlah pegangan saham yang dia ada. Banyak sangat koma guys. Aku sebut dulu satu-satu. 1, 3, 4, 6, 0, 2, 7, 209 unit atau 1.3 bilion unit saham. Jom tengok berapa banyak dividen dikeluarkan oleh Hong Leong Bank pada tahun 2022. Sebelum tu, bagi yang tak tahu lagi macam mana bank buat duit. Bank buat duit secara kasarnya melalui riba. Bagi pinjam duit, orang bayar ansuran berserta dengan faedah atau interest. Duit jadi duit, walaupun duit sebenarnya adalah kertas yang dicetak. OPR naik, bank apa kisah? Paslah kenaikan kos tersebut kepada peminjam. Berbalik semula kepada tahun 2022. Tahun 2022, Hong Leong Bank ni keluarkan dividen sebanyak 55 sen atau RM0.55 untuk setiap unit saham. Berapa banyak Quek Leng Chan ada tadi? 1.3 bilion unit. Kalilah dengan 55 sen. Total dah dapat RM740.3 juta. Banyak tak guys? Korang sibuk sebut nak jadi jutawan, dividen dia saja kalau bagi free dekat 740 orang, 740 orang dah boleh jadi jutawan. Buat benda yang sama, check annual report tahun 2021. Kita tengok bilangan unit indirect saham dia sama je, tak berubah. Ini betul dah tak perlu fikir nak tambah atau jual pegangan saham. Setiap tahun dividen akan masuk. Berapa jumlah dividen untuk tahun 2021? RM673 juta. Tahun 2020, tahun Covid tengah berlaku tu, kurang jugalah dia punya dividen tu. Dapat RM484 juta je tahun 2020. Sekadar nak jadi perbandingan, saya semaklah kejap laman web PNB. Pergi media center, tengok annual report. PNB tu singkatan bagi Permodalan Nasional Berhad. Latest ada tahun 2021 annual report tu. Selak punya selak, jumpalah ditunjuk bawah asset under management adalah RM336.7 bilion. Asset under management tu maksud dia total value asset atau investment yang diuruskan oleh PNB lah. ASB yang korang selalu dengar tu sebahagian daripada PNB. Just nak buat perbandingan kat sini, kalau kita jumlahkan 3 tahun dividen Quek Leng Chan, kita pun akan dapat lebih kurang RM1.89 bilion. Itu pun untuk 3 tahun dividen sahaja. Itu aku belum sentuh lagi syarikat lain. Kan awal tadi bila kita search Hong Leong, keluar juga Hong Leong Capital. Korang jangan nak kena suap je, cubalah buat sendiri. Kalau tak tahu, aku dah ajar dah pun. Kalau masih blur pasal saham ni, aku cadang kau buka akaun CDS dengan aku ajar kau sampai pandai. Pergi terus ke akaun cds.com atau klik link dekat bio. Sambung cerita balik, kalau kita kali atau darabkan, kalau ada 177 orang macam Quek Leng Chan, dah sama macam keseluruhan dana PNB. Mungkin ada yang bertanya, wah hebatlah, banyak tu sumbang kepada pendapatan negara. Kalau nak cerita pasal Hong Leong Bank, memang akan dikira dalam sumbangan kepada KDNK. Adalah juga bahagian kena bayar cukai. Tapi pasal dividen ni, satu benda yang tak ramai orang tahu, Quek Leng Chan tak perlu bayar 1 sen pun dividen yang dia perolehi dalam bentuk cukai kepada negara. Kenapa? Rajinkan diri guys. Buka Google, type dividend tax in Malaysia. Website PwC ada sebut, Malaysia amalkan single tier tax system. Dividen bila sampai kepada shareholders dikecualikan daripada bayar cukai sebab cukai dah dibayar pada peringkat syarikat. Macam zero tax guys. Apa benda boleh buat dengan dividen tu? Beli lagi syarikat lain yang boleh bagi dividen bebas cukai dan biarkan lagi.
duit jadi duit. Mulakan syarikat lain, syarikat untung, dapat dividen, bagi dividen, bebas cukai lagi dividen. Daripada setiap tahun boleh hasilkan 740 orang jadi jutawan dengan dia bagi duit kepada 740 orang tu 1 juta seorang. Dengan sebab dia buat macam tu, beli syarikat lain atau mulakan syarikat lain, syarikat untung bagi dividen lagi, jadi duit dividen dia akan bertambah. Possible dia mungkin boleh hasilkan lebih 1000 orang jutawan lagi dengan hanya bagi duit dividen bebas cukai kepada lebih 1000 orang. So begitulah sedikit sebanyak kisah dunia saham dan ekonomi dalam Malaysia. Wassalam. Ada lagi syarikat yang korang nak tahu berapakah owner dia dapat dalam bentuk dividen? Boleh komen pada ruang komen. Kalau korang suka perkongsian aku ni, korang boleh follow dan like dan juga boleh join Telegram channel aku. Jumpa lagi guys.